Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni, alhamdulillah. Pada malam ni kita nak membicarakan iaitu berkenaan dengan sedikit perkongsian yang berkaitan dengan ujian ataupun musibah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita. Ya, sebab itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya yang kita selalu dengar, di antaranya allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila ya seseorang itu ditimpa dengan musibah, ujian, dilanda ujian, seperti mana kita yang baru ditimpa ya dengan ujian iaitu banjir, dan sebelum tu kita ditimpa dengan lebih berat lagi iaitu pandemik COVID-19. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang nak menguji keimanan kita, nak mengangkat kedudukan kita agar kita lebih dekat kepadanya, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya setiap yang datang itu datang daripada Allah. Tidak ada yang boleh memudaratkan. Sebab tu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin jangan kita mengeluh di atas setiap ujian yang didatangkan oleh Allah kepada kita semua yang kena pada malam ni dan yang tidak berada pada kita malam ni. Ada yang ditimpa dengan ujian, bukan sekadarnya ujian, ditimpa dengan ya tempat tinggalnya banjir, segala rumahnya habis, peralatan rumahnya habis ya disebabkan rosaknya harta benda, tempat tinggal yang tinggalnya bumbung. Ada tu yang kita lihat tinggalnya tangga je, rumah pun tak ada dah, rumah pusaka tinggalnya tangga. Ada yang kita lihat bukan sekadarnya kehilangan rumah, bahkan ada juga yang meninggal walaupun tidak ramai, yang meninggal sebabnya banjir. Dan ada juga disebabkan di antaranya bukan sekadar rumah, bahkan kereta mereka pun hanyut dibawa oleh arus. Dan saya dapati kenalan saya yang dia bagi tahu di stadium sebelah ni, seksyen 21 tu tuan ya, dia ada gerai kat kedai tu. Dia kata ramai yang tak dapat balik dan tidur di padang tidur di mana, di stadium. Dan ada yang satu kereta tu dekat-dekat kawasan kita ni terbakar kerana lama dalam kereta
ya, maka ujian demi ujian yang Allah datangkan tidak lain tidak bukan. Jangan kita mencela dan mencumuh di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, ya, setiap ujian itu disebutkan daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul maut imma muhsina fala'allahu yazdad wa imma musi'an fala'allahu yasta'tib. Muttafaqun alaih. Wa hadha al-lafzul Bukhariyyun. Wa fi riwayatin Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadakumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyah innahu idza mata qata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'min 'umruhu illa khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan disepakati oleh semua ulama muhaddis, ulama-ulama hadis mengatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian, tidak ada seorang pun di kalangan kita yang boleh meminta untuk mati. Ini ada orang ditimpa musibah, dia kira minta, ya Allah mati lebih baik daripada hidup. Banyak nak kena ditanggung, ya Allah kerugian banyak. Jangan diminta, jangan dilafazkan kata-kata demikian. Andainya terdetik di dalam hati maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia tak dapat tidak, bila ditekan dengan ujian maka terdetik di dalam hatinya, ya Allah mati lebih baik. Andainya, kata ulama, kerana perkara ini pernah berlaku kepada kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahf, ya, dalam suratul Kahfi, yang mana menyebutkan bahawasanya pernah baginda sallallahu alaihi wasallam terdetik di dalam hati baginda dan Allah menukilkan di dalam Al-Quran supaya nak bagi tahu pada kita, kalaulah seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu pun terdetik dalam hatinya kerana kaum kerabatnya, orang yang dikenali baginda sallallahu alaihi wasallam mencumuh, menolak baginda, pakcik baginda sallallahu alaihi wasallam menolak agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar menolak Rasulullah, bahkan agama dibawa oleh baginda ditolak. Maka terdetik di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati lebih baik. Ini seolah-olah begitu. Maka para ulama mengatakan terdetik di dalam hati perasaan begitu dimaafkan selagi mana tidak dilafazkan dengan kata-kata. Begitu juga seorang suami terdetik dalam hatinya terhadap isterinya ingin mentalakkan isterinya disebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh suaminya, maka dimaafkan oleh Allah selagi mana dia tidak melafazkan kata-kata itu, tidak menyebut kata-kata demikian, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah setiap kita yang berada di luar sana, semengajak hadirin, tetamu-tetamu yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama duduk sedetik bersama-sama, bukan niat untuk mengajar, tetapi nak mengajak kita bersama-sama. Para hadirin yang berada di luar, suami-suami, isteri-isteri, marilah kita bersama-sama menghayati sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak jadi manusia yang akan kufur kepada Allah di atas ujian yang Allah nak mengangkat. Ia tidak dinafikan kita diuji dengan kehilangan segala-galanya, tempat tinggal kita, segala-galanya tidak ada, kecuali kadang-kadang saudara saya yang dia hanya sempat bawa telefon jam 3-4 pagi, jiran telefon di seksyen 35 Desa Kemuning, ya, nak sebutnya tuan-tuan, jiran telefon berkali-kali sedang nyenyak tidur. Rupa-rupanya rumah dia, biliknya dipenuhi dengan air, masih lagi hampir tenggelam. Maknanya tilam dia tidur tu, nasib baik tidur atas katil. Kalau tidur di bawah tuan-tuan, ya, jawab malam tu tidur di atas permaidani yang mahal, ya. Nak sebutnya hadirin dirahmati Allah, jiran telefon jam 3, bangun-bangun yang sempat ambilnya apa dia? Telefon supaya nak maklum kepada saudara mara yang lain. Habis segala barang, dan dia kata kecuali laptop anak yang masih belajar sempat diambil. Kereta, segala barang, suami punya telefon, segala barang habis, tak tahu ke mana hilang.
Ini kita lihat tuan-tuan, yang tinggalnya waktu itu bumbung, tangisan demi tangisan. Jam 3 pagi, ibu-ibu yang kendong anak bawa lari, merentas air yang dalam, mencecah tuan-tuan ni bahu. Wanita-wanita, ibu-ibu yang berlari ke mana? Masjid, iaitu sebelah dengan seksyen 35 apa Desa Kemuning tuan-tuan ni, Alam Impian, Masjid Alam Impian. Berlari sana. Tawakallah, andainya kalau jemaah AJK Jawatan Kuasa kalau tak benarkan duduk, kita duduk di tepi jalan. Tapi nak sebut tak ada macam tu, nak sebut bahkan kita lihat berapa ramai ada di surau kita dah fasal kedua. Yang pertama dah pulang balik, yang kedua datang, makanan tak berhenti tuan-tuan. Dalam keadaan ujian demikian, makanan tak berhenti, orang datang bawa kepada kita. Nak sebutnya hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tarik nikmat itu, Allah datangkan nikmat kasih sayang di antara kita yang tak pernah kita jumpa. Yang tak pernah, mungkin tak pernah datang ke surau ni sebab bukan ahli qaryah kita. Tiba-tiba datang tahu, oh ada surau di sini, surau Jumaat. Jangan lupa hadirin dirahmati Allah, saat kita senang bahagia nanti jangan lupa surau kita yang pernah kita berteduh 3-4 malam, yang kita sedang berada di sini. Bukan kata jawatan kuasa nak mengharapkan jazaan wala syukura. Di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Insan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Seperti mana Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan kepada yatim piatu anaknya, diberi makan kepada tawanan kafir musyrikin. Tetapi sikap yang mulia, bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidak mengharapkan apa? Iaitu tidak mengharapkan pujian, terima kasih, ucapan pujian daripada mereka. Saya yakin ahli jawatan kuasa kita tidak begitu. Tetapi ingat hadirin dirahmati oleh Allah, waktu kita susah kita datang ke masjid. Jangan kita lupa waktu kita senang, hidupkanlah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ke rumah Allah, hidupkanlah. Andainya mukmin, kita mukmin yang sejati, yang dicintai oleh Allah, waktu kita ditimpa musibah kita teringat rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu kita tidak ditimpa musibah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sebab itu marilah kita menghidupkan. Saya nak sebutkan dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun daripada kalian di kalangan kita ni, alhamdulillah kita mungkin di seksyen 20 tidak ada yang dikenakan musibah ya. Alhamdulillah, tak tenggelam, tak ada yang banjir, tak ada yang rumah kita masuk air. Saya pun syukur pada Allah Subhanahu wa taala, rumah saya pun di sana alhamdulillah tak ditimpa dengan musibah. Tapi kita tetap merasai tuan-tuan kepedihan, kepedihan di kalangan saudara kita yang ditimpa dengan ujian demikian. Maka kita yakin, sebab itulah Allah akan ganti lebih baik. Dengan ujian demikian kita sabar. Maka sebab itu kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun di kalangan kalian yang boleh meminta untuk mati. Jangan sampai kita minta kepada Allah, matilah aku ya Allah lebih baik daripada hidup dengan ditimpa musibah demikian, hilang tempat tinggal, hilang segala-galanya. Jangan sekali-kali kita melafazkan kata-kata demikian. Seandainya dia seorang baik, maka boleh jadi kebaikan akan bertambah, dan seandainya dia seorang yang jahat, boleh jadi dia dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat nak minta mati tuan-tuan. Ditimpa musibah sikit minta mati, bergaduh dengan suami sikit minta mati, bergaduh dengan jiran tetangga sikit kira nak mati je, masam muka dengan anak-anak kira nak minta mati je. Lebih baik ayah matilah, lebih baik mak matilah daripada hidup orang korang. Ini perbuatan tidak baik. Jangan sekali-kali melafazkan kata-kata mati ni. Ingat, bukan senang mati ni tuan-tuan, bukan senang mati. Tengok P. Ramlee macam mana dia cerita dia kan, apek nak bunuh diri, tak mati-mati. Nak sebut bukan senang mati ni. Berapa ramai orang yang Masya Allah kita lihat hadirin dirahmati oleh Allah. Kenalan saya, dia kerja KTM, pilot, bawa, bukan pilot lah, bawa KTM komuter ni, KTM komuter dia bawa. Dia kata orang nak bunuh diri ni bukan senang sebenarnya. Yang nak bunuh diri tu dia datang 5 jam 6 jam, dia tengok kereta api tu, dia tengok komuter tu lalu selaju mana,
Dia nak bunuh diri, tapi dalam keadaan tu dia takut. Mati tak mati aku, mati tak mati kalau aku bunuh diri. Orang cerita kat dia, orang cerita pada pemandu, dia kata yang nak bunuh diri ni tuan-tuan, dia termenung tengok kereta api tu, kelajuan dia tengok, dia kira semua tu. Dia kira macam mana? Dia kira kalau aku kena langgar ni, aku harap aku mati tu. Kalau tak mati nanya aku menyusahkan orang. Dia teringat dia mati lebih teruk lagi daripada mati dalam kubur tu. Dia belasah malaikat kerana membunuh diri tuan-tuan. Nak sebut sebab tu kita lihat tuan-tuan ya, akhirnya ada kenalan dia ceritakan saya, dia kata ustaz, dengan beraninya dia kata kebetulan saya yang bawa kereta api. Orang nak bunuh diri dia pergi mendabik dada atas rel kereta api. Kemudian apa berlaku tuan-tuan ya, maklumat dah sampai kepada pemandu ni. Jadi pemandu kita dia perlahan dia kata ke tepi. Tak payah tunggulah ke tepi. Dia kata langgar, tak payah kau tunggu. Kau ke tepi dulu bagi aku lalu, nanti jap lagi yang ni 500 kelajuan, dia kata. Dia bohong kawan tu. Ni 500 kelajuan, aku tunggu yang ni biar mati terus senang. Kawan tu dengar 500 yang kat belakang nak datang ni terus balik tak bunuh diri tuan-tuan. Dia ingat bunuh diri ni senang, seronok ke apanya. Lari balik 500 kelajuan, pergi bayangkan tuan-tuan. Kita kalau bawa kereta 500 tak terbang ke mana kan, 200 pun terbang. Saya pernah lari tuan-tuan, apa dia nak sebut, dalam keadaan emergency, tawakal lah, tapi alhamdulillah lari 200 tak kena saman, speed trap tak kena. Tu lebih dah. Tapi dalam laju tu kita berzikir pada Allah. Bukan saja-saja nak laju nak sebutnya, tapi nak tu baru 200 kita pun takut. Tapi sebab emergency ni paksa lah tuan-tuan. Jadi nak sebut 500 kelajuan kilometer per jam, bayangkan bagaimana keadaan. Takut. Aneh. Jangan sekali-kali kita minta mati. Jangan sekali-kali ditimpa musibah minta mati. Diuji dengan, bukan kata banjir, diuji dengan sakit apa sekalipun. Seandainya sakit itu yang menyebabkan sakit yang bersangatan, jangan sampai minta kepada Allah mati. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tu kata Rasulullah, andainya kita diberi kehidupan ni, Allah bagikan kita hidup ni untuk apa dia? Andainya kita ni masih hidup, maka kita dapat melakukan kebaikan, melakukan amalan soleh. Kita dapat lagi buat amalan soleh. Boleh lagi kita datang berjemaah, boleh lagi kita membaca Quran, boleh lagi kita bersedekah, buat kebajikan, buat kebaikan, membantu orang. Tapi kalau mati tu, kebaikan dah tak ada dah. Terputus segala keburukan, apa dia kebaikan kita buat. Maka begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andainya kalau dia seorang yang jahat, seorang yang tak semayang, seorang yang tak puasa, seorang yang melakukan maksiat pada Allah, maka mungkin dia sempat bertaubat kepada Allah. Sebab tu jangan sekali-kali minta pada Allah bila ditimpa musibah kita minta mengalah. Mengalah kenapa? Minta supaya Allah matikan kita. Jangan sekali-kali. Jangan ada yang berbuat demikian, kerana dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, tadi kita sebut dalam riwayat Bukhari, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian yang boleh meminta untuk mati, dan jangan berdoa agar mati. Jangan juga kita berdoa, ya Allah matilah aku ya Allah. Jangan sekali-kali itu tuan. Ataupun kita minta pada orang, ya Allah matilah fulan bin fulan tu ya Allah. Jangan sekali-kali ya. Kenapa? Kerana seseorang itu jika sudah mati, maka kalau dia ni mati tu tuan, kerana dia minta mati lebih-lebih lagi, atau dia bunuh diri, maka terputus segala amalannya. Memang betul pun tu tuan. Bila mati ni tak ada lagi dah. Bila mati ni tak ada lagi dah kita boleh buat kebaikan. Nak semayang jemaah, nak datang masjid, kita alhamdulillah, Allah tarik kereta orang, Allah tarik rumah, Allah tarik nikmat sikit je tuan-tuan, kita masih lagi hidup. Jangan kita berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dengan umur tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hanya sedikit ni je. Allah tarik sikit ni je. Berpuluh tahun kita duduk di Shah Alam ni di Selangor. Berpuluh-puluh tahun kita, tapi alhamdulillah Allah bagi sikit je. Sebelum ni tuan-tuan tak ada apa penyakit pun, tak ada apa musibah pun. Allah datangkan, bukan kita seorang kena, semua orang kena. Jangan kita mengalah, jangan kita minta mati. Kerana Allah nak bagi, Allah nak jentik hati kita, masihlah kita diberikan kesihatan umur yang baik agar kita kembali kepada Allah. Allah jentik hati kita, nak kita balik pada dia. Allah nak kita pulang kepadanya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya tuan-tuan? Iaitu tidak lain tidak bukan dengan kita melaksanakan kewajipan kita kepada Allah.
Jangan ada yang ada malam ni yang duduk berteduh di surau kita, tiba-tiba waktu maghrib mengetih tuan-tuan di luar sana. Duduk melepak di kedai di luar sana, jangan. Dan saya nak pesan pada tuan-tuan ni dirahmati Allah, jagalah adab ketika berada di rumah Allah. Jagalah adab ketika mana kita berada di rumah Allah. Khususnya paling utama, jangan merokok dalam kawasan surau kita. Berhentilah tuan-tuan. Banjir-banjir bah ni merokok kok boleh beli. Jangan duk buat perkara macam tu. Berhenti. Jangan duk buat perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ni dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat ujian yang Allah datangkan. Sebab tu Allah nak kita ni kembali pada dia. Masih lagi peluang ada. Saya nak sebut pada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ya, dalam kita ditimpa musibah ni tuan-tuan, jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya saya nak mengajak supaya kita makin dekat pada Allah. Dan salah satu di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tuan-tuan ni masya-Allah nak memberi semangat, dan saya yakin mungkin di kalangan kita yang di luar sana yang tak datang ke masjid berjemaah 5 waktu ni mungkin tak tahu kelebihan, mungkin kurang ilmu tentang kelebihan. Saya nak sebutkan di antara kata Rasulullah, belum kita menyebut tentang apa dia musibah ni tuan. Dalam musibah tu Allah nak kita balik pada dia. Caranya bagaimana? Inilah dia menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyuqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma takhattu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Rawahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita, mungkin di luar sana ni tuan-tuan ya, yang tak ditimpa musibah pun jangan bersedap hati. Tak apa, kami tak kena musibah, tak apa. Nak kena musibah baru nak taubat pada Allah, baru nak ke masjid surau tuan-tuan. Jangan. Allah beri peluang lagi pada kita ni, marilah hidupkanlah. Rasulullah kata apa? Man tatahhara fi baitihi. Sesiapa yang menyucikan diri dia, membersihkan diri dia. Kalau kita orang Melayu ni mandilah belum maghrib. Belum maghrib kita mandi. Orang Arab seminggu sekali dia mandi. Kita ni tuan-tuan, man tatahhara, sesiapa yang membersih, menyucikan diri dia. Apa dia menyucikan? Berwuduk di rumah. Ni kita berwuduk di rumah, mandi-mandi kita ambil wuduk. Fi baitihi, di rumahnya. Thumma masya ila baitin, kemudian dia berjalan, melangkah kaki dia. Dia gunakan kaki dia melangkah. Thumma masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia melangkah kakinya ke rumah, di antara rumah-rumah mana? Kata Allah min buyutillah. Kata Allah min ila baitin, kepada rumah, iaitu mana rumah? Min buyutillah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau melangkah ke rumah tu tuan-tuan, kita melangkah ke rumah, wallahu a'lam, pahalanya tidak akan seperti mana melangkah kedua kaki kita min buyutillah. Kita melangkah kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan dia masya-Allah, keutamaan dia. Yang ni tuan-tuan ya, orang yang waktu dia sihat, tak ditimpa musibah, tak ditimpa dengan segala penyakit, tidak juga dia bermusafir. Andainya waktu dia sihat, dia tidak meninggalkan rumah Allah. Saya ada kenalan jemaah, masya-Allah. Kita beramai jemaah kita yang lama-lama meninggal dunia, istiqamah datang jemaah 5 waktu. Saya ada tu yang ni nak sebut dia dah meninggal. Bila meninggal kita sebut, selagi tak meninggal kita tak sebut. Nak sebut orang akan menceritakan kebaikan dia. Seorang hamba Allah haji ni tuan di Johannesburg. Haji ni masya-Allah, dia kereta tak erti bawa motor je. X5 dia itulah bawa ke mana-mana kuliah. Kadang-kadang saya kuliah di belah-belah Kelang sana, tengok-tengok subuh dia ada timbul. Dah sampai dah. Tapi nak sebut tu, nak sebutnya apa dia? 5 waktu jemaah tak tinggal. 5 waktu jemaah tak tinggal. Hujan ke, ribut ke, panas ke, banjir ke tuan-tuan, dia tak kira. Cukup waktu dia tercongak di masjid. Kadang-kadang tuan siap belum buka lagi, dia dah tunggu dah kat masjid. Nak sebutnya tuan-tuan ya, masya-Allah, 5 waktu tuan-tuan, tak kira apa berlaku 5 waktu, tetap istiqamah di masjid. Allah bayangkan, sampaikan jawatan kuasa sentiasa menyebut. Nak ambil contoh ni, dia hamba Allah, dia ni bukan tak ada harta tuan-tuan. Di Johannesburg rumah dia 3-4 rantai.
tanah kosong, tanah kebun. Orang nak beli dia tak mau jual. Bukan orang yang tak ada harta, tapi dia tak suka ambil kereta, tak suka pakai kereta, yang dia naknya motor tu lah. Tapi nak sebut bila meninggal dunia, orang menyebut Allah, arwah ni Masya Allah, orangnya Masya Allah, tak tinggal masjid, tak tinggal. Ini kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berteduh di masjid hanya untuk tidur je, sembahyang tah ke mana, ke laut. Jangan tuan-tuan. Malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, malu kita dengan Allah. Maka nak sebut tuan-tuan, Allah, orang ni sampai hari ni dah 2 tahun 3 tahun dah meninggal, tapi orang menyebut dia. Ini kita nak. Sebab tu yang ni tuan-tuan ni, waktu kita hidup kita sihat, waktu kita tak musafir, kita tidak ada uzur ni, waktu bila mana kita didatang musibah, kita sakit, kita tak mampu bergerak, tuan-tuan akan dapat pencen. Waktu mana tuan-tuan bekerja, waktu bekerja bila dah pencen, tuan-tuan dapat pencen bulanan daripada simpanan ataupun majikan. Begitulah juga orang yang sentiasa ke masjid, yang sentiasa berjemaah di surau masjid. Nabi SAW berikan kelebihan, keutamaan pada mereka yang uzur, yang tak mampu datang. Waktu dia sihat, dia datang masjid. Waktu dia tak sihat, dia tak mampu datang. Pahala pencen dia seperti mana dia datang waktu dia sihat, walaupun dia tak mampu nak bergerak lagi dah, tapi dia akan dapat pahala. Sebab tu kata Rasulullah SAW, sesiapa yang membersihkan diri dia waktu kita sihat, waktu tidak ada apa-apa halangan, kudrat kita kuat, tenaga kita masih lagi tuan, usia kita Allah berikan lagi masa ni, maka kata Nabi SAW, sesiapa yang man tatahhara, yang membersih, menyucikan diri, dia berwuduk di rumah, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia melangkah kaki dia untuk datang ke rumah, salah satu di antara rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, apa yang dia dapat tuan-tuan? Kata baginda SAW, untuk dia datang ke masjid untuk apa? Untuknya menunaikan kewajipan ke atas diri dia, untuk sembahyang. Maka kata baginda SAW, kanat khatwatahu ihdahuma, kedua-dua kakinya kelebihan. Ni lebih kita, Allah berikan kaki pada kita ni. Kata Rasulullah SAW, salah satu langkah kakinya akan dihapuskan oleh Allah dosa. Allah, banyak mana tuan-tuan, betapa ruginya waktu kita ada hari ni sihat, Allah berikan kudrat pada kita, tak datang ke masjid, tak hidup ke rumah Allah. Maka amatlah rugi. Kerana kata Rasulullah, kaki yang pertama kita katalah kaki kanan kita dihapuskan dosa langkahnya. Yang kedua kata Nabi SAW, dan kaki yang satu laginya kata Nabi SAW, diangkat darajat tingginya kedudukan kita di sisi Allah. Kedua-dua kaki kita manfaat. Kenapa? Waktu kita sihat, waktu kita diberikan ke segala kebaikan, kita datang menghambakan diri kita kepada Allah. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ditimpa musibah, waktu kita tak boleh bergerak berjalan, uzur, maka pahala kita berterusan. Allah, ruginya. Sebab tu saya rasa yang tak datang ke masjid, yang tak mari ke masjid ni, sebab mungkin kita beranggapan dia tak tahu kelebihan, keutamaan solat berjemaah tu. Kita lihat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila mana qaryah itu, ahli qaryahnya menghidup ke rumah Allah, oi besar kelebihan dia, ya, besar segala musibah, banjir pun insya-Allah tuan-tuan tak kena tempat kita. Allah nak kita ni muhasabah diri. Waktu kita senang lenang ni tuan-tuan ni apa kita buat? Kadang-kadang sembahyang kita lewat-lewatkan. Kadang-kadang sembahyang kita kalau subuh 6.40 baru nak bangun tuan-tuan. Subuh kau berapa sembahyang? Nak bangun, nak wuduk, nak beratur, orang rumah pun nak beratur, nak masuk ke tandas, kita nak ke tandas, anak ke tandas, 6.40 baru bangun sembahyang subuh kau berapa. Allah jentik kita untuk kita menghidupkan balik. Marilah kita menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan musibah ni bukan untuk saja-saja, tapi nak mentarbiahkan, mendidik diri kita agar kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu seorang mukmin jangan dia sekali-kali minta kepada Allah bila ditimpa musibah agar diberikan kematian pada dia. Ini orang yang akalnya singkat, tidak ada ilmu. Maka sebab itu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan lagi di antaranya dalam hadis yang lain kata Rasulullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabahu fa in kana labudda fa'ila falyaqul Allahumma ahyini
ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafahu khairan li. Muttafaqun alaih. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali ada seorang di kalangan kalian, di kalangan kita mengharapkan kematian lantaran musibah menimpanya. Waktu musibah datang tu, ni kita seperti mana tadi kita sebutkan, datang je musibah, padahal dalam hidup kita 30 tahun duduk di Shah Alam tak pernah pun kena tuan, sakit pun tak kena kecuali demam batuk sikit je. Tiba-tiba Allah bagi sikit ni je, lebih sikit je hujan ni, terus minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, nakkan minta pada Allah diberikan kematian apa semua, ya, marah apa semua, tidak redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi, tetapi kalau ia terpaksa, andainya dia terpaksanya bagaimana tuan-tuan? Untuknya minta yang bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus dia melakukannya, maka hendaklah dia membaca. Kalau dah dalam keadaan yang terpaksa, paksa yang sakit yang bersangatan, ini bukan sakit apa tuan-tuan, tak ada apa-apa sakit, hanya sedikit je. Jadi nak sebutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Berdoa kepada Allah macam tu. Tapi tidaklah sampai begitu kita hari ni tuan-tuan, tapi nak sebut yang ditimpa begitu sakitnya, penderitaan yang sakit, maka boleh diminta demikian. Maka dikatakan, ya Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafahu khairan li. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar pada kita, di antaranya, ya Allah, ya, lanjutkanlah hidupku. Ini kita minta, kata Allah Subhanahu Wa Taala, berikanlah kehidupan padaku lagi, ya Allah, jika hidup itu lebih baik bagiku. Berikanlah kebaikan kehidupan padaku, ya Allah, andainya kehidupan itu bagus, walaupun ditimpa dengan pelbagai-bagai, tapi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, lanjutkanlah, berikanlah padaku kehidupan, ya Allah, jika hidup itu lebih baik bagiku. Dan kata Nabi SAW, dan mati aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Sekiranya kalau bagus aku ni elok mati, ya Allah, ditimpa dengan musibah yang bersangatan, sakit yang tak boleh, penderitaan yang sangat, sampai tak tu tuan-tuan kesakitannya, tidak ada ubat lagi. Orang dulu-dulu tuan-tuan, ya, pernah berlaku kepada, iaitu anak kepada Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Disebutkan di antaranya Az-Zubair bin Awam, anak dia di antaranya ketika mana dia ditimpa dengan satu penyakit, yang mana penyakitnya tuan-tuan ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya riwayat, ketika mana dia ditimpa dengan sakit itu, maka sakit yang menyebabkan kakinya terpaksa dipotong. Kaki dia terpaksa dipotong. Jadi nak sebutnya, di zaman tu tuan-tuan, ya, waktu tu tidak ada ubat yang boleh mengubati kaki dia, yang menyebabkan kakinya terpaksa dipotong. Para tabib, doktor-doktor pada hari itu, dia bagi tahu kepada anak Az-Zubair bin Awam ni, Urwah, nama dia Urwah bin Az-Zubair, ya, dia ni seorang yang faqih. Allah uji kepadanya dengan penyakit yang menyebabkan penyakit itu yang terpaksa kakinya dipotong. Andainya kakinya tak dipotong, maka penyakit itu akan merebak kepada seluruh anggota badan dia. Maka waktu itu tak ada ubat bius, tak ada ubat bius. Nak bius tak ada tuan-tuan. Hari ni ubat bius ada masalah. Tapi nak sebutnya, apa dia kata, ini Masya Allah tuan-tuan, kita lihat hebatnya di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Dia kata, wahai doktor, potonglah kakiku ketika mana aku sedang solat. Ini nak sebutnya, Allah bayangkan hebatnya sembahyang. Sebab itulah Allah perintahkan kita 5 kali sehari sembahyang tuan-tuan. 5 kali sehari, jangan berhenti sembahyang, jangan berhenti. Datang musibah sekalipun sembahyang, ingat waktu kita taat kepada Allah, waktu kita mengabdikan diri pada Allah. Hebat mana ujian. Maka disebutkan, kita lihat, dia kata, waktu aku sedang sembahyang doktor, potonglah kakiku. Ini kisah berlaku ni, Urwah, seorang sahabat radhiyallahu anhum, anak kepada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam Az-Zubair bin Awam, ya, isterinya Asma binti Abu Bakr radhiyallahu anhum. Kita lihat bagaimana ketika itu doktor sedang dia sembahyang tu, dipotong kakinya, tak rasa kesakitan, sehinggalah habis dia sembahyang baru dia terasa kaki dia tak ada sebelah. Allah, kita dalam sembahyang ni ingat semua tuan-tuan.
Orang rumah pesan tadi, bang balik nanti beli gula ya. Nanya tuan-tuan, bang jangan lupa beli gula ya. Habis kita digula-gulakan oleh setan. Angkat takbir je setan pun ingat gula bang, jangan lupa gula. Orang rumah pesan pula, bang beli gula CSR yang warna merah tu. Lagi lah. Kita semayang angkat takbir sampai habis semayang, setan gula-gulakan kita. Habis semayang sebutir gula pun tak ada tuan-tuan. Balik maghrib, balik isyak nanti, sampai rumah tanya mana gula bang? Allah lupa. Pernah berlaku tak tuan-tuan? Allah lupa gula. Tapi nasib baik surau An-Nur gulanya banyak, pinjam dulu, ganti balik. Ni ambil tak ganti-ganti tuan-tuan. Berapa banyak bekas dah ambil tak pulang kan balik. Jenuh dah tuan, siap kita cari mana bekas ni, tak ada dah. Tuan-tuan ni dirahmati Allah, nak sebutnya bagaimana keadaan demikian. Digula-gulakan kita oleh syaitan. Aneh. Tapi tengok Urwah, Masya Allah, sehingga kan habis semayang baru perasan kakinya dah dipotong. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Ini yang kita nak tuan-tuan ya. Nak supaya mendidik kita semayang dengan musibah yang datang ni, jangan kita lupa, jangan kita jauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat apa yang dikatakan, dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafahu khairan li. Ya Allah, andainya hidup ni baik, maka berikanlah kebaikan padaku ya Allah. Sebab tu kita ni tuan-tuan ya, minta ada saudara mara kita ditimpa ujian, kita berdoa pada Allah, semoga Allah gantikan yang lebih baik. Semoga Allah gandakan pahala kesabaran. Dengan ujian ditimpa demikian, Allah gantikan lebih baik. Percayalah, kalau kita sabar tuan-tuan, cepat dan lambatnya Allah akan gantikan yang lebih baik. InsyaAllah akan ada hamba-hamba Allah, dan Allah akan gerakkan hati hamba-hambanya yang akan membantu orang-orang yang ditimpa musibah. Bayangkan kita lihat di luar sana, makanan tak habis-habis tuan-tuan. Tak, makanan tak berhenti-henti. Orang tu datang bawa, orang ni datang bawa, orang tu datang bagi. Allah ni nak sebutnya tuan-tuan apa dia? Ni di sebalik musibah yang ditimpa oleh Allah, tetapi Allah gantikan yang lain. Paling-paling tidak kita tidak kelaparan. Mungkin ada di kalangan kita yang masih lagi tergendala, yang tak makan. Mungkin ada yang 2 hari tak makan. Tapi kita alhamdulillah, maka kesempatan ini kesyukuran kita kepada Allah. Abdikanlah diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dekatkanlah, istighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta kepada Allah kebaikan. Ya Allah, janganlah aku mati sebelum aku bertaubat padamu ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, belum kita akhir tuan-tuan yang dirahmati Allah, 3 minit. Di dalam satu riwayat disebutkan tuan-tuan ya, saya nak bacakan apa maksud hadis ni. Panjang sikit hadis ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Qais bin Hazim radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah menjenguk Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, yang waktu itu telah melakukan pengobatan. Dia ni sedang ditimpa dengan satu penyakit. Maka doktor bagi ubat pada dia, yang mana nak dapatkan ubat ni tu, bukan ubat lah, pembedahan ya, yang menyebabkan besi panas, yang dibakarnya besi tersebut sebanyak 7 kali, maka diletakkan kepada anggota badannya, kerana disebabkan benda yang kena kepada anggota badan dalam peperangan. Ini berlaku dalam hadis riwayat muttafaqun alaih dan juga lafaz daripada Al-Bukhari. Nak sebutnya tuan-tuan ya, begitu sekali sahabat yang diuji oleh Allah. Ingat, sahabat lagi teruk. Asyaddan nas al-bala, kata Rasulullah, orang yang paling berat, syadid, yang begitu kerasnya ujian yang Allah berikan pada mereka. Al-bala, bala, musibah yang Allah datangkan kepada mereka. Al-anbiya, para nabi lah tuan-tuan. Kita ni apalah sangat tuan-tuan, jasad kita alhamdulillah makan selera, makan pantang ada, tak ada masalah tuan-tuan. Makan minum tak ada masalah. Tidur tak payah bantal tuan-tuan ya, tak payah bantal, tak payah hotel 5 bintang, pantang je letak je berdengkur kita, tak ada halangan pada kita tuan-tuan. Tapi mereka para anbiya, syuhada as-salihin, mereka orang yang mati syahid, nak dapatkan kematian itu orang-orang yang soleh, makam kedudukan mereka di sisi Allah. Bayangkan mereka ni ujian yang berat. Sebab tu berlaku kepada
seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, ketika nak dicabutkan kepadanya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini mengatakan, nak berikan ubat padanya dengan besi panas yang dibakar sebanyak 7 kali. Kemudian dia berkata, sesungguhnya sahabat-sahabat kita telah pergi dan mereka tidak tergoda oleh dunia. Nak sebutnya mereka sampai macam tu, mereka beri semangat, tak termakan dengan dunia. Nak sebutnya kesakitan itu, ya. Kemudian sedang kita kini telah ditimpa musibah yang tidak kita dapati baginya tempat kecualinya tanah. Kita ditimpa ni kecuali tak ada tempat lah. Kalau matinya kita balik kepada tanah, kepada kubur lah. Bukan kata minta, tapi nak sebut andainya mati. Tetapi mereka mempersiapkan diri mereka untuk ke arah demikian. Mempersiapkan diri kita, sentiasa berwaspada, sentiasa beringat. Ingat kita memperbanyakkan ketaatan kita kepada Allah. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata lagi, seandainya Nabi SAW tidak melarang kita untuk meminta mati. Ni sampai dia pun ada begitu kata Nabi. Dia ingat, andainya Rasulullah tidak melarang kita minta mati, pasti aku telah berdoa untuk memintanya. Sakit tuan, berapa kali dibakarnya, 7 kali besi panas diletak pada jasadnya. Allah, bayangkan ditimpa demikian, ya. InsyaAllah kita bagi laluan azan dulu.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbana salatu wa qala ati Muhammad wa salatu wa fadala wa syarfa darajata wa innaka la tukhliful mi'ad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita sebelum akhir tuan-tuan ya. Seperti mana disebutkan dalam riwayat kita sebutkan tadi, di antaranya katanya iaitu Al-Khabbab bin Arat radhiyallahu anhum, kata dia, andainya sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang untuk aku minta padanya agar aku diberikan mati. Maknanya kalau Rasulullah tidak melarang aku minta supaya aku matilah disebabkan sakitnya penderitaan ini, maka nescaya aku akan minta kematian itu. Tapi nak sebut kerana sahabat ni dia tahu bahawa larangan Nabi SAW di atas segala musibah yang demikian, jadi dia tidak meminta padanya. Walaupun ya dalam hadis yang kita sebutkan tadi, kata Nabi SAW, boleh kita minta, andainya kehidupan lebih baik ya Allah, maka kau hidupkanlah aku dengan baik, andainya kematian itu lebih baik, maka engkau matilah aku ya Allah ya. Maka begitulah kita bila menziarah di kalangan saudara mara kita yang ditimpa dengan ujian ya, kita minta ya Allah, andainya kebaikan itu baik, maka engkau baikkanlah kepadanya ya Allah. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di antaranya kemudian pada lain waktu kami kembali menjenguknya. Pada kali yang pertama dilihat dalam keadaan situasi yang ditimpa dengan ujian yang begitu berat ya, maka kali yang seterusnya, kali yang kedua, lalu sahabat-sahabat datang menjenguknya dan dia sedang membangunkan pagar. Sebutnya dalam keadaan waktu yang beberapa hari yang lalu dia ditimpa dengan musibah sakitnya, tetapi datangnya sahabat kali yang kedua ini, dia lihat dalam keadaan walaupun masih lagi kesan sakit yang ada kepadanya, tetap dia membuat kebajikan. Allah, bayangkan kita lihat tuan-tuan ya, kita mungkin tak datang terus dah ke surau agaknya. Tak, kalau ditimpa macam tu sakit tak datang dah. Kan kita lihat di antara kita sanggup yang bertongkat. Ya, bertongkat. Tuan Bilal kita semayang pun duduk atas kursi. Datang tuan-tuan. Datang bukan kerana dia kena azan, tapi nak sebutnya kerana hatinya mu'allaqun bil masajid. Kerana hatinya apa dia? Terikat di rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan kita dapat demikian. Nak sebutnya dalam keadaan demikian buat kebaikan, tak tinggalkan perintah Allah. Maka Al-Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, walaupun ditimpa dengan penyakit musibah yang ditimpa padanya, dia tidak berhenti daripada buat kebajikan. Maka dibinanya iaitu satu tempat bangunan yang disebutkan sedang membangun satu tempat pagar. Lalu dia berkata seorang Muslim mendapat pahala dari apa sahaja yang dibelanjakannya. Ni kita tuan-tuan ya, belanjakan bagi yang ada kemampuan harta ya, bagi yang ada duit tuan-tuan, belanjakan duit tuan-tuan. Gunakanlah untuk apa dia? Membantu mereka-mereka yang sedang ditimpa ujian ini, yang sedang ditimpa, yang lebih-lebih dekat lagi saudara mara kita, adik-beradik, ipar-duai kita yang dekat hubungan kita. Maka bantu, jangan dibiarkan mereka. Apa yang kita mampu tuan-tuan, ada harta, duit yang ada tuan-tuan, gunakanlah duit. Ya, kalau tidak ada duit, mungkin dengan tenaganya untuk kita bantu, dengan tenaga kita bantu dengan sekadar yang kita boleh kita laksanakan. Maka disebutkan walaupun dalam keadaan dia ditimpa dengan musibah demikian, dia mengatakan sesungguhnya seorang Muslim mendapat pahala. Kita seorang Muslim ni tu memang betul, dalam keadaan ditimpa musibah pun Allah berikan lagi pahala kedudukan. Kata Nabi SAW, ajaib. Nabi kata, Allah sebut ya, bagaimana orang mukmin yang ajaib dia. Ajib orang mukmin ni, apa dia? Ditimpa musibah dia redha, tak ditimpa musibah dia pun lebih daripada itu. Mana kita lihat tuan-tuan ya, sebagai seorang mukmin, maka marilah kita bersama-sama mengajak kepada hadirin yang masih berada, yang masih duduk berteduh di rumah-rumah Allah, mana peluang untuk kita mengambil kesempatan. Jadikanlah rumah ini tempat untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menutup aurat dengan sempurna, duduk di rumah Allah, jagalah batasan demikian. Pergaulan di antara laki-laki yang bukan mahram tuan-tuan ni, jagalah batasan kita agar kita terpelihara di rumah Allah. Bukan tempatnya terdetik di sana adanya unsur-unsur maksiat kepada Allah, tetapi unsur-unsurnya ketaatan pada Allah. Saya mengajak semua untuk kita mencari meraih pahala Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, melembutkan hati kita, melunakkan hati kita untuk kita bertandang seterusnya ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa
Taala agar ujian ini yang ditimpa kepada setiap kita tuan-tuan menjadi satu jambatan untuk mencari redha Allah, bukan untuk kita minta supaya ditimpakan kematian ke atas kita. Mudah-mudahan kita redha dengan ujian Allah, dengan musibah yang dilandakan oleh Allah kepada kita, kita redha dan kita terima dengan hati yang terbuka walaupun sukar untuk menerimanya. Mudah-mudahan ianya digantikan lebih baik. Saya rasa sekarang tu dahulu tuan-tuan untuk kita bersama-sama pada malam ni, perkongsian kita sedikit sebanyak memberi manfaat pada tuan-tuan semua. Saya pun tidak ada apa yang nak duit pun tidak juga tuan-tuan, tapi saya bawa malam ni, saya berniat memang saya nak sumbangkan minuman. Saya bawa yogurt pada tuan-tuan yang tuan-tuan tak kena musibah ke, yang dikena ujian ke, ambil lah ya, nanti kita bawa keluar, minta tolong sahabat tolong angkatkan. Hari ni booster ketiga tuan, angkat tangan pun sakit rasanya. Jadi nak minta tuan-tuan tolong angkat yogurt tu, bagilah pada semua yang ada. Banyak tuan-tuan bawa nak bagi tuan-tuan minum. Mudah-mudahan menggembirakan hati tuan-tuan. Saya nak menggembirakan dengan cara itu yang saya mampu. Jadi itulah sekadar, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni memberi manfaat pada saya dan tuan-tuan. Kita berjumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Rasanya tahun depan kita jumpa tuan-tuan InsyaAllah 2022. Yang 2020 pun dah, 2021 pun dah habis. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.